Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Amir Ashraf Maslan untuk edisi Buletin Selatan 14 Januari 2015. Daerah Keluang mempunyai potensi yang besar untuk dibangunkan terutamanya dalam sektor pelancongan dan ekonomi. Menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, beliau menggalakkan pembangunan jangka panjang di daerah berkenaan berasaskan alam semula jadi di samping mengekalkan warisan bandar tersebut. Berasaskan kepada wujudnya ataupun terdapatnya di Keluang ini gunung, sungai, empangan, maka pembangunan dan aktiviti boleh disusun dan dirancang berasaskan kepada adanya keadaan alam semula jadi yang terdapat di Keluang. Dalam konteks ini saya mengalu-alukan rancangan tersebut yang saya percaya sebagai satu rancangan jangka panjang yang boleh dibuat secara berfasa yang memerlukan sokongan dan juga kerjasama daripada kerajaan pusat. Beliau memberitahu pemberita ketika sidang media di Majlis Pelancaran Yayasan Perbandaran Keluang baru-baru ini. Tambah Datuk Muhammad Khalid, daerah Keluang mempunyai banyak potensi dari sektor pelancongan, antaranya menjadikan daerah tersebut tempat pengumpulan ikan hiasan serta lokasi untuk sukan permotoran. Selain itu, beliau berharap semua pihak akan terus membantu kerajaan negeri dalam membangunkan potensi yang ada di Keluang sekaligus memperkenalkan daerah ini di peringkat kebangsaan. Seramai 129 penduduk Felda Layang-Layang di Keluang telah menerima geran hak pemilikan tanah masing-masing yang disampaikan sendiri oleh Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin baru-baru ini. Dengan penyerahan geran berkenaan, Datuk Muhammad Khalid berharap peneroka-peneroka tersebut dapat menjaga dan mempertahankan hak milik tersebut daripada tergadai ke tangan orang lain. Adalah diharapkan supaya mereka yang menerima hak milik pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan akan terus berusaha untuk mempertahankan hak milik tersebut. Kalau dahulu hak milik ini adalah atas nama kerajaan dan kerajaan pegang ataupun memilikinya tanpa diserahkan kepada pihak yang lain, maka dengan permohonan dan kesungguhan pihak tuan-tuan dan puan-puan inginkan tanah, kerana tuan-tuan dan puan-puan tak ada tanah, sekarang kerajaan beri tanah, beri hak milik, maka hendaknya hari ini apabila amanah itu beralih kepada tuan-tuan dan puan-puan, maka tuan-tuan dan puan-puan akan menjaga hak milik tanah ini. Beliau berkata demikian ketika majlis penyerahan hak milik tanah kepada peneroka-peneroka di Felda Layang-Layang Keluang baru-baru ini. Majlis penyerahan hak milik tersebut merupakan antara program yang disusun dalam lawatan kerja Menteri Besar ke daerah Keluang. Selain itu, kerajaan negeri bersetuju meluluskan permohonan wakil penduduk Felda Layang-Layang untuk membina bangunan bagi kegunaan masyarakat dengan peruntukan sebanyak RM280,000. Ada halangan bersetuju untuk meluluskan permohonan-permohonan yang telah diminta. Iaitu pertamanya, membina baru kedai 6 pintu usahawan belia Felda sebanyak RM120,000. Membina bilik gerakan peneroka wati wanita Felda Layang-Layang sebanyak RM100,000. Dan membina bangunan Persatuan Kebajikan Penduduk dan Rekreasi Felda sebanyak RM60,000. Polis Johor berjaya menahan 25 individu berumur 15 hingga 30 tahun yang terlibat dalam pelbagai kes jenayah di beberapa daerah di Johor. Penahanan itu dibuat bermula 1 sehingga 11 Januari tahun ini yang melibatkan kes jenayah di Kuala Jaya, Skudai, Sri Alam dan juga Segamat. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Mu'taz Muhammad Sharif berkata, dengan penahanan berkenaan pihaknya berjaya menyelesaikan 5 kes samun taska, 6 kes samun jalanan, 20 kes curi motosikal dan 10 kes pecah motorkar di Sri Alam. Kejayaan yang kita capai untuk 12 hari yang pertama ini merangkumi penyelesaian dipercayai kes samun taska, samun jalanan, curi motosikal dan pecah motorkar. Terima kasih kepada masyarakat dan tahniah kepada polis.
Beliau berkata demikian pada sidang media di majlis penyerahan kereta-kereta peronda di Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor baru-baru ini. Katanya semasa polis melakukan beberapa siri serbuan di Kuala Jaya pada 4 hingga 9 Januari lalu, polis berjaya menahan 11 lelaki berusia 17 hingga 26 tahun atas kesalahan mencuri motosikal. Ujian saringan air kencing yang dijalankan mendapati 5 suspek positif dadah jenis meth dan ganja. Kesemua suspek ditahan reman bagi membantu siasatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Jika disabit kesalahan, boleh dihukum penjara 3 tahun dan tidak melebihi 7 tahun. Sementara itu, polis berjaya merampas senjata tiruan dan senjata berbahaya dengan tertangkapnya seorang lelaki berumur 45 tahun di Taman Yayasan Segamat pada Sabtu lalu. Datuk Muhammad Mokhtar berkata ketika serbuan pada pukul 12.30 malam itu, polis turut merampas sebuah motosikal jenis Yamaha, pump gun, senapang, pedang samurai dan alatan rejatan elektrik. Kejayaan polis merampas senjata tiruan dan senjata berbahaya di daerah Segamat. Bertindak di atas maklumat, 10 hari bulan 12.30 malam, polis telah membuat serbuan di Taman Yayasan Segamat Johor, membuat tangkapan ke atas satu lelaki berumur 45 tahun. Kita merampas motosikal, sepucuk senapang buatan sendiri, pucuk senapang tiruan, pump gun dan lain-lain perkara. Jelas Datuk Muhammad Mokhtar, polis masih menyiasat sama ada barangan yang dirampas berkenaan turut digunakan bagi melakukan jenayah samun dan mencederakan orang. Katanya, suspek tidak memiliki rekod jenayah lampau dan diberi jaminan. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Senjata 1960. Jika disabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara 7 tahun, denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali. 13 bahagian MIC Johor mencadangkan agar veteran MIC dipilih bagi menganggotai jawatan kuasa khas bagi memantau perjalanan pemilihan semula parti akan datang. Ketua MIC bahagian Gelang Patah, S. Kanan G. Supiah, yang mewakili kesemua bahagian itu berkata ia bagi memastikan pemilihan semula kali ini diadakan dengan telus. Selain melihat veteran MIC sebagai berpengalaman, namun seperti tiada kepentingan dalam parti. Antara veteran MIC yang disebut termasuk Datuk KS Balakrishnan dari Johor dan Datuk G. Raju dari Perak. Pada 18 Disember lepas, Presiden MIC Datuk Seri G. Palanivel berkata, parti itu akan menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi menyelesaikan masalah dalaman parti. Keputusan itu dibuat susulan arahan pendaftar pertubuhan ROS yang mahukan pemilihan semula bagi jawatan naib presiden dan jawatan kuasa kerja pusat CWC parti itu berikutan aduan mengenai penyalahgunaan kuasa dan perbuatan salah laku yang melanggar perlembagaan parti dan akta pertubuhan. Seterusnya untuk laporan sukan, kita bersama Arif Ani dalam Arena Selatan. Sesi temuduga terbuka Marshall Stadium Tan Sri Haji Yunus yang diadakan baru-baru ini dilihat mendapat sambutan daripada ramai pihak terutama para penyokong. Mereka telah menawarkan diri untuk menjadi sebahagian daripada petugas yang akan mengawal keselamatan penyokong yang berada di dalam dan di luar stadium sepanjang perlawanan bola sepak berlangsung. Memetik laporan Johor Sultan Tigers, sesi temuduga tersebut dimulakan dengan ujian kecergasan yang dikendalikan oleh Johor Military Force JMF serta dibantu oleh Polis Diraja Malaysia PDRM. Kecederaan ringan yang dialami oleh S. Chanturu pada perlawanan persahabatan menentang pasukan Dan Denong Thunders tidak menghalang beliau untuk beraksi selepas ini. Pakar Fisiologi Johor Darul Takzim CDT Fernando berkata kecederaan yang dialami Chanturu iaitu sprain barefoot tidak melibatkan keretakan tulang dan akan kembali pulih dalam masa 2 minggu. Memetik laporan Johor Sultan Tigers, Chanturu kini hanya mendapatkan rawatan secara urutan sepanjang tempoh pemulihan. Chanturu juga tidak dibenarkan menjalani latihan seperti biasa bersama rakan sepasukan dan hanya menjalankan latihan di gimnasium. Sekian sahaja edisi Buletin Selatan untuk hari ini. Terus menonton kami untuk paparan berita yang menarik. Salam takzim.